أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berusaha Encik Ismail alias Yusri bin Mamat, pengetua SMK Kelian Pauh, Encik Muhammad Zain bin Uthman, penungkanan pentadbiran, Puan Sarifah binti Ishaq, penungkanan Al-Ehwal Murid, Puan Nurmizah binti Zakaria, penungkanan kokurikulum, Ustazah Hajah Nurmaiza binti Abdul Rahim, Ketua Panitia Pendidikan Islam, seterusnya para guru, warga pendidik SMK Kelian Pauh dan anak-anak pelajar-pelajar SMK Kelian Pauh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah perkenan dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan lagi kehidupan kita sehinggalah pada waktu sekarang hampir kepada 17 Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah memberikan kita peluang kehidupan dalam bulan Ramadan, sehingga kan ada setengah yang mengatakan daripada kata-kata Arab, Zahaba nisfu Ramadan, telah pergi setengah daripada bulan Ramadan ini, yakni pertengahan. Sebulan ada 30 hari ataupun 29 hari. Setengah daripada bulan Ramadan ini telah pun pergi. Dan baki yang setengah lagi yang akhir, zahabun, adalah keemasan, adalah perkara emas. Kerana kata kalau kita lihat yang terakhir, masa-masa waktu-waktu yang terakhir dalam bulan Ramadan inilah perkara yang semakin banyak menanti untuk diberikan ganjaran kepada kita jikalau kita memburu ataupun jikalau kita cuba merebut peluang yang Allah berikan kepada kita ini. Sebab itu baginda Nabi SAW, apabila pertengahan, lebih-lebih lagi 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, memberikan tumpuan yang penuh untuk melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur. Dan perkara yang penting juga berlaku dalam bulan Ramadan itu adalah berkaitan dengan nurunan Al-Quran, atau kita katakan sebagai nuzulul Quran. Disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sesungguhnya bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran hudal linnas. Maka di sini menjadi perbincangan pada para ulama. Bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Jadi mengapa tujuan Al-Quran itu diturunkan? Ada 3 perkara yang disebutkan. Pertama, hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Menjadi petunjuk, hidayah. Hudan jadi hidayah. Jadi petunjuk kepada manusia untuk kita memilih jalan mana yang baik untuk kita menempuhi, untuk kita jadikan sebagai panduan, pedoman dalam hidup kita. Wa bayyinatin minal huda, dan juga menjadi sebagai contoh-contoh, sebagai petunjuk-petunjuk daripada hidayah ini. Allah memberikan kita dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang pernah berlaku zaman sebelum Nabi SAW, umat-umat yang sebelumnya diceritakan dalam Al-Quran. Hatta kita melakukan ibadah puasa ini juga adalah ibadah yang dilakukan oleh umat yang sebelumnya, disebutkan dalam ayat yang sebelum daripada ayat yang saya bacakan tadi. Itu yang kedua.
wal furqan, dan juga menjadi suatu pemisah. Al-furqan, suatu pemisah. Pemisah apa? Menunjukkan pemisah di antara yang benar dan juga yang batil, yang betul dan yang salah. Maka ini merupakan antara tujuan diturunkan Al-Quran, dan ini merupakan suatu perkara besar. Kalau kita lihat kebiasaannya dalam bulan Ramadan, imam-imam akan bacakan ketika mana malam 15 sehinggalah ke 30 yang terakhir, 15 yang terakhir daripada bulan Ramadan, imam-imam akan baca surah apa? Surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah Al-Qadar, juzuk yang ke-30. Maka dalam ayat yang pertama menceritakan bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkan dia. Maksudnya apa? Dia tu adalah Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Maka kita dapat ketahui di sini bahawa dari segi umumnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan dan juga pada bulan ataupun pada malam Al-Qadar secara spesifiknya. Maka dari segi apa yang kita boleh ambil pedoman daripada bulan Ramadan ini adalah perkara besar turunnya Al-Quran kepada kita yang menjadi panduan, menjadi petunjuk untuk kita meneruskan kehidupan sehari-hari kita sehinggalah kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana keadaan Al-Quran ini waktu ketika mana penurunan Al-Quran? Sebab itu ulama membahaskan, membicarakan tentang penurunan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini adalah ketika mana pada awal-awal penurunan Al-Quran ini ada melalui beberapa fasa ataupun beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, penurunan Al-Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, yakni ke langit yang pertama, lapisan yang terakhir daripada langit. Maka turunlah ke Baitul Izzah. Setelah itu daripada Baitul Izzah inilah turun dalam duf'atan wahidatan, diturunkan dalam jumlah satu sekaligus. Maka daripada situlah diturunkan pula oleh Jibril yang disebut sebagai Aminul Wahyi, pemegang wahyu. Maka malaikat Jibril alaihi salam menurunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat selama 23 tahun. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada umur baginda 40 tahun. Dan baginda Nabi SAW wafat pada ketika umur baginda SAW 63 tahun. Baik. Hebat apa tidak di dalam bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran. Sebab itu kalau kita lihat bulan Ramadan ini disebutkan sebagai bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Ada ulama namanya Imam Az-Zuhri, tabi'in, orang yang popular, menyebutkan bahawa ketika mana masuknya bulan Ramadan, antara benda yang terpenting, dia dah sebutkan dua. Yang pertama itu adalah memberi makan. Memberi makan orang buka puasa. Juga memiliki ganjaran yang besar. Dan yang kedua adalah tilawatul Quran. Yang kedua adalah membaca Al-Quran di dalam
bulan Ramadan ini. Kerana apa? Kerana kita dah maklum bahawa apa sahaja kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, maka mendapat pahala yang besar. Adapun ganjaran puasa kita, Allah yang memberikan ganjaran kepada kita, maka amalan-amalan lain yang kita lakukan, maka mendapat ganjaran besar ataupun ganjaran yang berlipat ganda. Baik anak-anak, hebat apa tidak Al-Quran ini? Hebat anak-anak. Warga SMK Kelian Pauh yang dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW ada sebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Kamu hendaklah membaca Al-Quran kerana pada hari akhirat nanti dia, yakni Al-Quran, akan datang memberi syafaat kepada sesiapa yang membacanya. Itu baru membaca. Kerana itu ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan tentang dua perkara ini, iaitu puasa dan juga Al-Quran. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran ini memberi syafaat kepada manusia pada hari akhirat nanti. Sehingga kan puasa itu akan datang, akan berjumpa, bertemu dengan Rabb, Tuhan, mengatakan, Ay Rabbin, mana'tuhu at-ta'ami wasyahawat. Wahai Tuhan, aku ini, yakni puasa, telah pun menghalang dia daripada memenuhi tuntutan makan dan juga memenuhi tuntutan syahwat pada waktu siangnya. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaat kepadanya disebabkan oleh dia berpuasa. Dan juga Al-Quran juga datang menghadap Allah Subhanahu wa taala memberitahu, Ay Rabbin, wahai Tuhan, aku ini mana'tuhun nauma bil-lail, aku ini telah pun menghalang dia daripada tidur malam kerana membacakan Al-Quran. Maka berikanlah syafaat kepadanya. Beri syafaat kepada pembaca Al-Quran. Maka diberikanlah syafaat kepada golongan yang membacakan Al-Quran. Bukankah ini satu perkara besar? Bukankah ini satu perkara hebat? Bukankah ini satu perkara penting kepada kita? Dan signifikannya Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat baginda Nabi SAW, ketika mana bulan Ramadan, maka malaikat Jibril alaihissalam akan datang berjumpa dengan baginda Nabi SAW, membacakan Al-Quran bersama dengan baginda Nabi SAW. Kita tadi membicarakan tentang membaca Al-Quran. Baik, saya ni tak boleh sangatlah baca Al-Quran. Saya ni kurang sikit mahir. Warga SMK Kelian Pauh dirahmati Allah, baginda Nabi SAW ada menyebutkan, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan malaikat yang lagi mulia, lagi baik. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia wa yatata'u fihi, dalam keadaan dia tergagap, sukar, maka falahu ajran, bagi dia 2 ganjaran pahala. Tadi kita membaca lancar, 1. Yang kedua, kita tergagap-gagap, maka keadaan tergagap juga, kita masih lagi mendapat ganjaran, malah mendapat 2 ganjaran disebabkan oleh kesusahan kita itu. Baik, saya juga tak ada masa lah nak baca Al-Quran ni. Saya tak ada masa lah cikgu, saya tak ada masa lah ustaz. Maka anak-anak warga SMK Kelian Pauh yang dirahmati Allah, sebenarnya dengar sahaja bacaan Al-Quran pun kita dah dapat ganjaran yang besar
daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah satu ketika baginda Nabi sebutkan kepada sahabat nama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini sahabat yang popular. Abdullah ibn Mas'ud. Kata Nabi SAW, Iqra' alai. Kamu bacakan kepada aku Al-Quran. Nabi minta kepada Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Nabi SAW nak dengar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu balas pula kepada Nabi SAW. Aqra'u alaika wa alaika unzil. Aku ni nak baca kepada kamu ya Rasulullah Al-Quran ini, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada kamu ya Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud balas kepada baginda Nabi SAW, bertanyakan, ya Rasulullah, Al-Quran ini diturunkan kepada kamu, tetapi kamu minta aku bacakan kepada kamu ya Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata sebegitu kepada baginda Nabi SAW. Maka jawab Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, jawabnya baginda Nabi SAW kata apa? Fa inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Sesungguhnya aku ni suka nak dengar bacaan Al-Quran ini daripada orang lain baca kepada aku. Maka di situ kita dapat faham bahawa Nabi SAW juga mendengar bacaan Al-Quran daripada orang, dan sudah pastilah kita buat perkara yang baik, mendengar perkara yang baik, membuat perkara yang baik, maka dalam tiga-tiga keadaan ini kita pun berada dalam ganjaran yang besar pastinya kita lakukan dalam bulan Ramadan. Sebab itu kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh imam kita, imam besar, Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah memperbanyakkan bacaan Al-Quran sehingga dikatakan beliau mengkhatamkan sebanyak 60 kali bacaan Al-Quran ini di dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Sangat-sangat mustahil mungkin bagi kita. Tetapi inilah dia, imam kita yang hebat, membacakan sehingga 60 kali khatam Al-Quran. Maka kalau kita lihat perkara ini merupakan satu perkara yang besar kepada kita, satu perkara yang menjadi peringatan kepada kita bahawa Al-Quran itu merupakan suatu pedoman, petunjuk bagi kita dalam kita meneruskan kehidupan, dalam kita mencari petunjuk, dalam kita melaksanakan kehidupan dalam kehidupan seharian kita. Kerana itu anak-anak, peringatan nuzul Al-Quran ini selalu diperingatkan saban tahun, setiap tahun, supaya apa? Supaya kita maklum, kita faham dan kita sedar bahawa Al-Quran ini dengan diri kita tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Apa-apa sahaja kita merujuk kepada Al-Quran, kita membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, melihat pada terjemah Al-Quran, mudah-mudahan kita menjadi, itu yang kita katakan, kita keluar daripada madrasah Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan ini insya-Allah dalam keadaan kita terampun dosa, dan juga kita menjadi dalam kalangan golongan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan nuzul Quran menambahkan lagi motivasi, semangat kepada kita meneruskan kehidupan dan menjadikan diri kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terampun daripada dosa dan seterusnya mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.